لهداة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه أزواجه وذرياته وآل بيته وإلى أولياء الله الصالحين وللعلماء العاملين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من المؤمنين شاء لله لهم الفاتحة. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا. صلى الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وصحبه عدد نعم الله الكريم وإفضاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفاعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Maha suci Dikau ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Dikau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma faqihna fid din ya Allah. Ajarlah kami urusan agama kami. Wa alimnal kitab. Berilah pemahaman yang mendalam kepada kami tentang kandungan kitab suci Al-Quran. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang mudah mendengar nasihat dan menerima bimbingan yang baik, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amal ibadah yang terbaik. Waj'alna minar rasyidin. Jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa beroleh hidayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, Warisan Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Tengku Ampuan Jamaah Kek Jelutong, Datuk Datin Tuan Haji Papan Hajah, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih lagi sama-sama dapat mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadat kita, dijadikan bekalan untuk kita tutup mata, pulang ke akhirat, dan menjadi hujah antara kita dengan Allah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, pagi ini kita sambung kembali pelajaran kita, pelajaran kitab sifat solat Nabi yang sahih. Hari itu kita telah sentuh beberapa perkara penting tentang tajuk disunatkan bagi kita untuk menempatkan tabir atau sutra atau penghalang apabila kita menunaikan solat di tempat yang terbuka. Tabir, sutra atau penghalang itu diletak di hadapan kita dalam jarak 3 hasta daripada tempat kita berdiri ke arah hadapan, dan jarak 3 hasta itu merupakan zon eksklusif untuk kita menunaikan solat. Yakni ia merupakan ruang untuk kita menyempurnakan solat dalam melakukan perbuatan yang bersifat rukun ataupun perkara yang wajib, seperti untuk kita berdiri tegak, untuk kita rukuk, untuk kita bersujud dan seumpamanya. Jadi apabila kita solat di tempat yang terbuka seperti di tanah, di dataran atau di kawasan masjid
yang merupakan tempat lalu lalang jemaah yang lain, maka untuk memberi isyarat kepada orang lain supaya tidak melintasi kawasan solat kita berkenaan, maka kita disunatkan untuk bersolat meletakkan sesuatu barangan seperti kayu pancang kalau di atas bumi. Begitu juga kita letak beg ke depan, atau kita letak topi keledar, atau kita letak apa saja barang yang berharga antara kita dengan ruang di hadapan itu, jaraknya 3 hasta. Jadi jarak 3 hasta berkenaan merupakan zon eksklusif untuk orang yang mendirikan solat, dan ia tidak boleh dilintasi oleh orang lain. Kita juga telah menyentuh tentang perihal jika seseorang melintasi orang yang sedang menunaikan solat, maka hukumnya adalah haram dan berdosa, kerana orang yang melintasi berkenaan mengganggu seseorang yang sedang menunaikan solat. Tetapi jika yang melintasi itu kanak-kanak yang belum balik, atau binatang, atau seumpama dengannya, maka perbuatan berkenaan tidak dikira salah ataupun tidak dikira berdosa, sebab kanak-kanak, binatang tidak merupakan kategori orang yang dibebani dengan bebanan taklif hukum syarak. Jadi ada dua pemerincian hukum di situ. Dan jika seseorang itu sengaja melintasi orang yang menunaikan solat, maka ada ancaman hadis Nabi SAW dalam 2 keadaan. Yang pertama, jika seseorang ingin melintasi orang yang sedang menunaikan solat, dia perlu peka keadaan sekeliling, dan jika seseorang itu melintasi, maka orang yang bersolat boleh menghulurkan tangannya ke hadapan bagi menghalang orang yang hendak melintasi individu yang hendak menunaikan solat berkenaan. Dan yang keduanya, kalau dia terus berhajat untuk melintasi kawasan orang yang sedang bersolat, seorang yang bersolat itu boleh menahan dengan tahanan yang lebih keras pada kali yang kedua. Dan kalau seorang itu juga tetap ingin melintasi orang sedang menunaikan solat, dia bila ditahan kali pertama, kali kedua, kali ketiga dia langgar juga, Nabi SAW menyifatkan orang yang melintasi orang yang sedang menunaikan solat sebagai syaitan, maknanya seorang lelaki yang berperangai buruk, yang tidak elok. Dan hukum ini dipergunakan juga dalam beberapa keadaan atau masjid yang terdiri pada jemaah yang padat, sama ada di Mekah atau di Madinah atau di mana-mana ruang sekalipun. Kita tidak boleh pandang mudah dengan masalah ini. Artinya seseorang yang bersolat boleh menunaikan solat dengan lengkap dan sempurna bagaimana yang dituntut dalam hadis-hadis yang sahih, manakala orang yang tidak bersolat atau berada dalam masjid ingin menyampaikan sesuatu hajat dan melakukan pergerakan pada kiri, pada kanan, depan atau belakang, hendaklah peka dengan setiap individu yang lain yang sedang menunaikan solat, dan hendaklah mengawasi segala pergerakan di dalam sesuatu masjid berkenaan. Jadi jangan kita sangka, kita kata tak apalah Ustaz, di Mekah, di Madinah, jemaah padat, orang ramai, jadi tak kisahlah kalau nak lalu depan orang yang bersolat. Hukumnya tetap tidak boleh dan dikira mengganggu. Bahkan banyak hadis Nabi SAW menyifatkan, kalau seorang tu lalu depan kamu yang menunaikan solat, tahan dia dengan tahan yang pertama. Kalau dia lalu juga, tahan dia dengan tahan yang lebih keras dari tahanan yang pertama. Dan kalau dia lalu juga, orang tu merupakan syaitan. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, "Lau ya'lamul maru baina yadayhi musalli maza 'alaihi lakana an yakifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Sekiranya orang yang melintasi orang sedang menunaikan salat itu tahu apa akibat yang bakal dialaminya, nescaya dia berhenti daripada jalan selama 40 hari, lebih baik darinya dari melintasi orang yang sedang menunaikan salat.
Kalau kita analisis secara logik hadis ini, maksudnya kalau kita tidak berjalan kaki selama 40 hari, boleh jadi kaki kita patah atau terseliuh atau terpaksa mendapatkan rawatan hospital ataupun terapi. Jadi mafhum daripada hadis ni, kalaulah kamu tu kakimu patah, kalaulah kaki kamu patah atau terseliuh atau tak boleh nak berjalan selama 40 hari, lebih baik keadaan itu dari kamu melintasi orang yang sedang menunaikan solat. Jadi akibat kesalahan melintasi orang yang sedang menunaikan solat itu adalah besar di sini, menunjukkan perbuatan sengaja melintasi orang yang sedang menunaikan solat, dia merosakkan solat individu berkenaan, dia memutuskan khusyuk, tetapi solat orang yang berkenaan tidak terbatal. Contoh ketiga, dan dalam soal saf ini, imam dan Bilal perlu memainkan peranan secara proaktif. Kebanyakan di masjid kita di Malaysia ni agak terabur sikit, minta maaf, dan imam Bilal tak, sunnah dan sunatnya Bilal ataupun imam sebelum daripada iqamah dilaungkan, Bilal ataupun imam sebut dulu dengan mulutnya saf. Jadi jemaah yang ingin bersedia menunaikan solat tu bangkit. Jadi imam sebut saf, jadi jemaah bangkit bersedia. Dan imam akan sebut penuhkan saf, maknanya isikan tempat kosong. Yang keduanya, imam akan sebut rapatkan saf, maknanya bahu membahu. Dan imam akan sebut yang ketiga, luruskan saf, maknanya tumit ke tumit itu disamaratakan. Kita boleh jeling sebelah kanan kita tu, daripada tumit kita sebelah kanan sampailah hujung sana. Begitu juga kita jeling tumit kita ni sama rata dengan tumit orang lain sampailah hujung sebelah kiri. Jadi kena faham 3 perkataan. Sebelum daripada iqamat, imam atau Bilal, sunat dan sunnahnya mengingatkan jemaah saf. Yang pertama, penuhkan saf, makna isikan tempat kosong. Rapatkan saf, bahu membahu. Sebabnya ialah kapasiti bahu lebih besar daripada kedudukan telapak kaki itu sendiri. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW tentukan dalam sunnahnya bahawa disunatkan kita mengangkang lebih kurang sejengkal atau lebih sikit berdasarkan kepada saiz badan kita itu dengan orang lain. Jangan kita kangkang luas-luas, kangkang panjang-panjang, kangkang sekangkang-kangkangnya. Itu tidak boleh. Tidak boleh maksudnya hukumnya adalah makruh. Kadang-kadang setengah orang tak faham bahasa, tak faham sunnah Nabi SAW. Dia semaya dia kangkang luas dan dia kangkang sekangkang-kangkangnya, dan dia menempelkan kakinya atau telapak kakinya ke kaki orang lain. Ini menimbulkan ketidakselesaan jemaah, sama ada di kiri ataupun kanan. Dan kalau dikangkang secara luas sekalipun, sewaktu berdiri memulakan solat, maka ketika rukuk, ketika sujud, kita akan kembali berada pada posisi yang normal. Maknanya kedudukan kaki kita atau telapak kaki kita itu berada dalam keadaan biasa, dan tidak lebih ruang yang dibuka itu sejengkal atau lebih kurang. Jadi kita faham keadaan ini. Bila nak iqamat tu, imam atau Bilal main peranan, dia pegang mikrofon, dia sebut penuhkan saf, maknanya isi kita tempat kosong, rapatkan saf, ukuran bahu ke bahu. Bila bahu kita bersentuh dengan bahu lain tu, dikira telah merapatkan saf. Dan bila sebut luruskan saf, maknanya tumit kita itu disamaratakan dengan tumit orang lain. Sebab tu kita tengok ni kapet di masjid ni dia ada satu link, dia ada satu garisan. Antara saf pertama dengan saf belakang tu jarak dia 3 hasta atau 2,5 hasta, lebih sikit. Ni jarak ni kita panggil zone eksklusif untuk seseorang gunakan ia menunaikan salat dengan sempurna. Satu lagi ialah line saf ni, garisan ni, untuk kita tentukan bahawa saf kita ini lurus, maka kita melihat pada tumit kita itu sama rata dengan tumit orang lain. Jeling sekali pandang lalu ke sebelah kanan, jeling sekilas pandang belah kiri, itu menandakan kedudukan saf telah sempurna.
Imam atau Bilal bila mana melihat kedudukan saf telah sempurna, maka barulah Bilal qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai habis. Bila qamat tu terus imam angkat takbir. Ini sunnah dan sunat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Adapun yang banyak dilakukan sekarang, bila atau imam sebut dulu saf, rapatkan saf, penuhkan saf. Lepas tu qamat. Lepas qamat tu imam tu sebut lagi, rapatkan saf tuan-tuan, luruskan saf, penuh sini, penuh sana. Lepas tu imam ingatkan lagi, tuan-tuan, insya-Allah lepas ni kita ada baca Yasin, lepas ni kita akan ada majlis pengajian, lepas ni kita ada tahlil sekian. Dia sepatutnya yang sunat dan sunnah, bila qamat terus imam memulakan solat. Tak boleh nak diselangi dah dengan perkataan-perkataan yang lain. Sebab maksud iqamatus salah, qad qamatis salah, qad qamatis salah tu makna mendirikan salat dengan kadar yang segera, yang tidak ada pemisahan di antara lafaz iqamat dengan lafaz takbiratul ihram. Jadi kadang-kadang kita pergi luar negara, kita pergi umrah, kita pergi Mekah, jadi gaya pelaksanaan solat tu lain. Mereka mungkin ikut mazhab Hambali atau mereka mungkin ikut mazhab Hanafi, tetapi kita ikut mazhab Syafi'i ini. Belum daripada iqamat tu, Bilal atau imam seru makmum saf, penuhkan saf, rapatkan saf, luruskan saf. Lepas tu Bilal qamat, bila Bilal qamat tidak ada lagi perkataan-perkataan yang lain yang menjadi pemisah dan terus memulakan salat. Ya? Jelas? Alhamdulillah. Baik tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Pada pagi ini kita sambung kembali pelajaran kita, muka surat yang ke-52. Untuk kita menghasilkan pelaksanaan solat yang sempurna, kita perhalusi tentang rukun-rukunnya. Baru ni kita memperhalusi tentang syarat wajib salat dan juga syarat sah salat. Ya, sekarang ini kita perlu perhalusi tentang rukun salat. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, rukun salat yang diperhalusi oleh para alim ulama sebanyak 13 rukun. Ya, 13 rukun. Bila kita sebut rukun ni hakikat sesuatu. Ma makna rukun? Ai mahiyatu syai'. Rukun ni hakikat sesuatu. Kalau tak ada hakikat, tak ada rukun, tak sah salat. Begitu juga rukun solat, rukun nikah, rukun umrah, rukun haji. Rukun apa kita kata? Dalam negara kita ada apa? Ada rukun negara. Dalam negara kita ada rukun negara. Rukun negara yang pertama apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Yang dimaksudkan kepercayaan pada Tuhan tu kepercayaan pada Allah lah. Sebab dulu orang-orang Melayu ni dia agak familiar dengan istilah Tuhan. Jadi bila orang Melayu sebut Tuhan tu kepercayaan pada Allah. Lagipun dalam perlembagaan kita perkara 3/1 Islam agama persekutuan, dan perkara 37/1 menyebutkan bahawa yang di-Pertuan Agong bersumpah wallahi wabillahi watallahi beta dan raja-raja Melayu yang lain akan sentiasa berusaha untuk menjaga Islam sepanjang masa. Baru ni tuan-tuan tengok kan secara live dan eksklusif bahawa Sultan Muhammad ke-5 dari Kelantan telah ditabalkan menjadi yang di-Pertuan Agong bagi Persekutuan Malaysia yang ke-15. Jadi dalam pelantikan itu baginda yang di-Pertuan Agong bersumpah wallahi wabillahi watallahi beta dan sultan-sultan lain akan menjaga Islam sepanjang masa. Jadi apa saja hal ehwal Islam dalam negara kita ini diketuai oleh sultan-sultan Melayu dan juga yang di-Pertuan Agong. So tuan-tuan, kalau kita telah mengamanahkan pada raja-raja Melayu ataupun yang di-Pertuan Agong untuk urusan hal ehwal Islam, maka kalau kita gagal untuk mempraktikkan tanggungjawab yang besar yang bersifat fardu kifayah, sebenarnya tanggungjawab itu menjadi tanggungjawab utama pada sultan dan raja-raja Melayu. Ya.
So kalau pelaksanaan contohnya RUU A355, Rang Undang-Undang Akta 355, Akta Kesalahan Syariah Persekutuan tu, kalau nak pindah tak pindah, berjaya dipindah, berjaya naik taraf, orang sokong orang bantah, tu tanggungjawabnya di bawah sultan atau yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama negeri maupun ketua agama persekutuan. Begitu juga tentang pelaksanaan hukum hudud, tuan-tuan. Hukum hudud ke hukum kisah ke apa-apa saja mandat agama yang besar dalam negeri dan negara, maka sultan sebagai ketua agama atau yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama bagi persekutuan. Jadi pimpinan carta organisasi kita dah jelas. Begitu juga kita dah lantik pemimpin kita di peringkat adun, di peringkat negeri, ataupun di peringkat parlimen, di peringkat Dewan Rakyat maupun senator di Dewan Negara. Maka apa saja tanggungjawab yang berkait dengan urusan pemerintahan negara dan soal-soal agama, mereka lah yang menjadi pemegang amanahnya, tuan-tuan. Ya, manakala dalam soal-soal fardu ain adalah merupakan tanggungjawab secara peribadi, merujuk kepada setiap diri yang dibebani dengan taklif daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi kita tengok dalam apa saja perbuatan ada rukun, ya, ada rukun, ada syarat sah, ada syarat wajibnya. Lebih-lebih lagi dalam soal-soal ibadat, dan ibadat solat merupakan ibadat yang khusus yang perlu difahami tentang rukunnya. Sebab kalau kita tak memahami atau tak melaksanakan tuntutan rukun berkenaan, ibadat kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan intipati pada satu amalan yang dilakukan oleh seseorang tanpa rukun. Amalan seseorang terbatal atau tertolak sama sekali. Kita tak laksanakan rukun dengan sempurna, amalan itu terbatal ataupun tertolak sama sekali. Contoh yang paling mudah ialah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni dalam kategori 13 rukun salat. Dan ia dikategorikan lagi secara terperinci sebagai rukun qauli. Artinya takbiratul ihram ni kita kena sebut dengan mulut kita, dengan suara kita secara betul dan sempurna. Kalau kita semayang, angkat tangan menghadap kiblat, mulut tak sebut takbiratul ihram dengan nyata, maka tak sah salat. Kita tengok mudah, tengok orang semayang menghadap kiblat. Tapi bila takbiratul ihram, angkat tangan menghadap kiblat, mulut tak sebut dengan betul takbiratul ihram, maka tak sah salat. Bukan tak sah saja, terbatal solatnya secara automatik. Walaupun dia telah melakukan rukun-rukun yang lain dengan sempurna, tapi kerana permulaan rukun tidak dilakukan dengan sempurna, maka solatnya dianggap sebagai terbatal secara automatik dan perbuatannya adalah sia-sia sahaja, dan dia dikira masih tidak menunaikan solat. Sebab itu amaran Nabi SAW pada seorang sahabat yang mulia, bila mana seorang sahabat itu masuk menunaikan solat 2 rakaat yang ditafsir oleh ulama sebagai solat subuh, maka Nabi SAW menyuruh sahabat berkenaan mengulangi kembali solatnya. A'id salataka fa innaka lam tusalli, ataupun dalam lafaz hadis irji' salat irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu mengulangi salatmu, sesungguhnya kamu masih lagi belum bersolat. Sahabat tu buat kali kedua, Nabi suruh kali ketiga. Sahabat tu buat kali ketiga, Nabi suruh kali keempat. Lalu sahabat itu menyerah diri pada Nabi SAW dan meminta supaya Nabi mengajarkan tata cara pelaksanaan solat yang sempurna. Hadis ini menunjukkan bahawa solat yang tidak sempurna ialah solat yang tidak memenuhi spesifikasi yang dituntut dalam urusannya, seperti pemahaman ataupun pelaksanaan tentang rukun atau syarat sah salat atau syarat wajib salat. Jadi kita tengok dalam masalah takbiratul ihram ni, ramai di kalangan kita semayang, pakai kopiah, pakai jubah, pakai serban, semayang berdepan Kaabah, semayang di Madinah atau semayang di masjid berjemaah, ya, bagus. Tetapi ramai pula yang gagal melafazkan takbiratul ihram. Angkat tangan tu sunat ayah je dalam takbir. Tetapi untuk switch on solat yang paling utama, di samping kita menghadap kiblat, berdiri tegak, yang utama ialah melafazkan takbiratul ihram dengan sempurna. Itu contoh saja, tuan-tuan. Kerana dalam kategori 13 rukun ni kita ada rukun qauli, iaitu disebut dengan kata-kata dengan sempurna. Kita ada rukun fi'li, dibuat dengan perbuatan dengan sempurna. Dan satu lagi ialah kita ada rukun qalbi.
Dan rukun qalbi ini tumpuan kita berikan kepada niat yang berada dalam hati ketika mana kita berdiri tegak, dan lafaznya adalah melafazkan takbiratul ihram itu secara serentak. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, justru seseorang itu perlu kembali menunaikan solatnya jika waktu solat masih bersisa. Kalau seorang itu tunaikan solat, dia tidak melakukan rukun dengan sempurna, dia wajib mengulangi solatnya lagi waktu masih ada. Ada dua perkara tuan-tuan. Kalau solat kita tak laksanakan rukun, jadi kita kena ulang kembali solat kita. Sebab solat yang tidak dilakukan dengan rukun yang sempurna, solat itu secara automatik terbatal. Jadi kalau ada masa, kita tunaikan kembali solat berkenaan. Kalau tak ada masa, maka wajib diqadha. Kalau ada masa pelaksanaan solat tu, maka kita harus kembali mengulangi solat berkenaan. Kalau solat kita itu terbatal dan kita tidak ada masa dan masuk pada masa pelaksanaan solat yang lain, maka kita wajib mengulangi solat berkenaan. Dan kalau ada di kalangan setengah kita, Ustaz, saya baru tahu bahawa takbiratul ihram itu wajib disebut dengan sempurna. Jadi sebelum-belum ni saya takbiratul ihram dalam hati je. Jadi bagaimana dengan salat saya? Jawapannya tidak sah. Kalau seseorang itu takbiratul ihram dalam hati je, tak bunyi dengan mulut, tak ditentu sahkan dengan telinga secara nyata, tak sah salat. Tu kerana Nabi SAW, "Idza kumta ila salati fakabbir, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, atau summa qra' bi ummil Qur'an." Nabi SAW bersabda, jika kamu hendak menunaikan solat, berdiri tegak, dan hendaklah kamu melafazkan takbiratul ihram. Jadi bagaimana bisa mungkin kita bersolat dengan sangkaan kita Allah terima solat kita, sedangkan kita meninggalkan tuntutan takbiratul ihram, iaitu melafazkan takbiratul ihram dengan betul dan sempurna. Jadi kalau 30 tahun semayang tak baca takbiratul ihram, tak lafaz takbiratul ihram, 30 tahun tak sah. 40 tahun ke 50 tahun. Ini penting bagi kita untuk melaksanakan solat dengan sempurna. Pemangkinnya adalah ilmu. Bukan semangat, tetapi pemangkin utama pelaksanaan solat yang sempurna adalah ilmu, iaitu ilmu berkait dengan solat itu sendiri. Baik. Ataupun seseorang itu wajib mengqadha salatnya jika waktu salat berkenaan sudah luput. Qadha wajib ikut jumhur ulama. Qadha wajib ikut jumhur ulama. Kalau seorang itu tertidur ke, contohnya semalam tengok bola pukul 3 pagi, habis-habis pukul 5 pagi, kita kata nak sembahyang subuh, bersandar kat mana-mana dulu, tidur, bangun-bangun pukul 11 pagi, wajib kita qadha seberapa segera. Qadha seberapa segera. Qadha tu dikira hutang tertunggak yang wajib dibayar walaupun tidak ada orang yang menuntutnya. Baik. Kita tengok rukun yang pertama, berdiri tegak. Berdiri tegak. Tak boleh berdiri condong kanan atau kiri atau belakang, ataupun kalau seseorang itu perut dia PJD, dia dapat terima anugerah PJD, perut jalan depan, atau perut jalan dulu, ada tayar spare kat depan tu, boyok sangat, ataupun dia mengandung, dia tidak boleh jadikan itu sebagai alasan. Tetap dia diperlukan untuk berdiri tegak. Sebab dalam solat itu sendiri Allah takbirkan dengan istilah qama yaqumu qiyaman. Dituntut mendirikan solat. Lafaz mendirikan solat artinya hendaklah setiap orang berdiri tegak untuk bersolat. Dan berdiri tegak yang pertama ni dikategorikan sebagai rukun fi'li, kerana dinilai dari sudut perbuatan. Ini bagi orang sihat lah. Bagi orang yang sakit tu, kita tengok sakit dia macam mana tu. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perbuatan yang tidak berkait dengan salat. Asalnya minum harus, makan harus, bercakap harus, bergerak harus. Tapi dalam salat benda yang harus itu diharamkan. Kerana tumpuan dalam salat itu
adalah perkara-perkara yang berkait dengan solat saja. Berkait dengan rukun, berkait dengan syarat sah, berkait dengan syarat wajib, itu saja. Ya. Itu maksud takbiratul ihram, takbir yang dilafazkan mengharamkan perbuatan yang tidak berkait dengan solat. Okay. Dan takbiratul ihram ini, seperti yang saya nyatakan tadi, merupakan rukun qauli, yakni kita perlu sebut secara betul dan sempurna. Sekira-kiranya kita sebut, kita sendiri yang dengar dan menentu sahkan sebutan berkenaan. Ya? Nah, kalau tempat gangguan bunyi atau frekuensi bunyi itu agak tinggi, maka kita perlu menyaringkan sebutan berkenaan. Supaya kita sebut, kita dengar, kita sendiri yang tahu bahawa sebutan kita itu adalah betul. Manakala sebutan imam naklah dinyaringkan. Kerana permulaan sebutan takbiratul ihram imam itu menjadi panduan untuk makmum turut mengikuti imam bagi memulakan solat. Takbiratul ihram ni rukun qauli, ya. Dan yang ketiganya niat dalam hati. Niat dalam hati ketika kita berdiri tegak dan ketika kita lafazkan takbiratul ihram. Ini perbuatan 1, 2, 3 dibuat dalam keadaan serentak. Berdiri badan, berdiri tegak, mulut sebut takbiratul ihram, tangan kita angkat sunat dan niat dalam hati itu. Kita 3 perbuatan kita buat sekali petik je. Ini dikira sebagai switch on solat. Kalau diasing-asingkan, maknanya solat tidak di switch on secara sempurna. Meniat dalam hati, satunya rukun qalbi, niat dalam hati. Sebab tu ulama fokus niat ni ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Qasad ni kata aku sahaja aku. Sahaja aku makna kita berniat nak menyempurnakan perbuatan tu. Lepas tu dalam bahasa Melayu disebut sahaja aku tu qasad. Mana kita sengaja nak buat benda tu. Kerana ia merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu qasad. Itu qasad. Ta'arud. Kita kata ta'arud. Ta'arud tu waktu apa? Waktu apa kita kata? Zuhur ke asar ke maghrib ke isyak ke subuh ke jemaah ke? Ta'yin ni sunat. Ataupun fardu kita kata. Kita tentukanlah. Hak sunat, hak fardu kita tentukan niat tu. Kalau niat kita sebenarnya dalam hati, tapi nak implement niat tu kena sebut dengan mulut. Sebab tu adanya lafaz. Niat sebenarnya lintasan dalam hati kita tu. Tapi nak terjemahkan niat dalam hati kita, mesti kita ajar secara berlafaz. Sahaja aku solat zuhur. Sahaja aku solat fardu asar. Sahaja aku solat fardu zuhur. Sahaja aku solat Jumaat. Itu contoh adanya qasad, ta'arud, ta'yin. Itu kalau kita solat sendirian. Kalau kita solat berjemaah, kita tambah lagi. Sahaja aku solat zuhur makmum. Sahaja aku solat zuhur imam. Sahaja aku solat subuh jemaah. Boleh juga. Kalau kita makmum, kita boleh sebut sahaja aku solat subuh jemaah. Mana menunjuk kepada kita ini adalah makmum. Itu juga kita boleh sebut sahaja aku solat subuh makmum. Okey? Itu ada tambahan di situ bila kita berjemaah. Jadi qasad, ta'arud, ta'yin itu adalah merupakan komponen-komponen niat, dan walaupun kita niat sebut kat mulut sebagai proses untuk kita memahami dan melaksanakan niat sahaja, tetapi hakikat yang sebenarnya niat adalah terletak pada lintasan hati kita. So kalau kita masa takbiratul ihram diri tegak ngadap kiblat, tak lintas niat dalam hati, tak sah solat. Sebab ulama sepakat an-niyatu mahalluhal qalb. Niat tu memang kena ada dalam hati. Jadi kalau seorang tu dia sebut dah lafaz takbiratul ihram, dia menghadap kiblat dah, hati dia tu teringat ke kunci kereta, hati dia tu teringat ke bini di rumah,
atau anak dara ke, atau hati duk teringat kat janda, duk terlintas janda, atau lintas makanan ke, lintas kerja pejabat ke, ataupun terlintas tentang perkara urusan keduniaan yang lain. Mulut sebut takbiratul ihram, badan menghadap dah ke arah kiblat, tapi hati tu tak hadir dengan niat, pun dikira tidak sah untuk memulakan solat. Macam orang main badminton lah. Orang main badminton kan, dia ada hakim garisan dan ada hakim teknikal. Kalau kita servis badminton, kalau kita servis, mulakan servis tu tinggi sikit daripada parah dada, hakim kata foul. Kita terkejut, batal. Bukan sekadar batal tu kita tak boleh mata, batal tu pula pihak lain akan dapat mata, akan dapat poin. Begitu juga kalau kita switch on solat, kita tiga ni kita tak buat serentak. Badan dah menghadap kiblat, okey, bagus, satu rukun dipenuhi. Yang kedua, mulut sebut takbiratul ihram, bagus, dua rukun telah dipenuhi. Tapi dalam masa yang sama, hati lalai, satu je daripada tiga kemudian rukun tak dibuat, maka faul. Kita telah dikira melakukan kesalahan. Jadi solat kita masih belum gagal dimulakan. Kalau kita teruskan juga solat tu, tidak ada pahala. Bukan sekadar tak dapat pahala, tetapi turut dapat dosa. Tak solat ni wajib, buat dapat pahala, tak buat dengan sempurna dapat dosa. Ini yang perlu diambil berat. Ini perlu diambil berat. Kalau tidak, mana bisa mungkin Allah sumpah fawailul lil musallin, celaka bagi mereka yang bersolat. Solat tapi tak sempurna dengan rukunnya, syarat sahnya. Sebab tu disumpah celaka oleh Allah, fawailul lil musallin. Dalam ayat tu ada keterangan yang seterusnya, allazina hum an salatihim sahun, lalai dari sembahyang mereka, tak sembahyang langsung, atau dalam sembahyang berkenaan terdapat pelbagai kelalaian. Ada urusan nafsu, ada urusan dunia yang masih lagi belum diselesaikan dengan baik, zahir dan batin. Allazina hum yura'un, dalam solat pun ada perasaan riak, celaka juga orang yang melakukan solat berkenaan. Wa yamna'unal ma'un, walaupun solat pun dia sukar untuk melakukan kebaikan, dan orang nak buat baik dia payah beri komitmen, dia sendiri payah buat baik. Yamna'unal ma'un, bila orang nak buat baik, dia bantah, dia tegah, dia kritik, dia apa. Orang ni walaupun solat, pakai serban, pakai jubah, nampak zahirnya pergi ke masjid, tetapi disumpah celakakan oleh Allah. Jadi kita takut instrumen ini kena pada kehidupan kita, tuan-tuan. Letih buat amal ibadat. Duduk ke Iloto ni 60 tahun, 70 tahun, mati-mati masuk neraka. Apa faedahnya, tuan-tuan? Apa faedahnya? Kat dunia orang panggil kita Datuk, Datin, Tan Seri, Puan Seri, Seri Mersing, tapi mati-mati masuk neraka. Sebab pelaksanaan solat kita tidak sempurna. Na'udzubillahi min zalik. Tapi sebaliknya, kalau kita melaksanakan tuntutan solat dengan sempurna, Allah puji kita dengan banyak-banyak ayat, antaranya surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang beriman itu, allazina hum fi salatihim khashi'un, yang menunaikan solat dengan sempurna, sepenuh khusyuk. Alhamdulillah. Jadi puji keji daripada Allah, untuk mencapai solat yang sempurna. Kita perlu ilmu, perlu bimbingan, perlu muhasabah, dan melakukan penambahbaikan terhadap sebarang kesilapan. Dan kalau kita tidak melakukan penambahbaikan berkenaan, kita khawatir bahawa kita tidak ada ilmu, kita menunaikan solat dengan sembrono, hanya dengan semangat, hanya ikutan orang semata-mata. Kita takut dengan perkembangan umur kita, daripada remaja, pada dewasa, kepada tua, pada pesara, pada mati meninggalkan dunia, kita bawa hitungan solat dengan Allah dalam keadaan cacat dan celah, maka buruklah nasib kita di akhirat nanti. Kerana Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-salatu, wa in salahat salahat sa'iru amali, wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Kaum pahala yang pertama dihitung kira oleh Allah di pada mahsyar, di kiamat nanti, ialah solat. Jika solat yang didunaikan oleh seorang itu sempurna, maka ia akan menyempurnakan baki amal ibadat yang lain.
Jika seseorang menunaikan solat itu dengan rosak, maka ia akan merosakkan baki pahala amal ibadat yang lain. Jadi, maju mundurnya seseorang dunia dan akhirat terletak kepada pelaksanaan solat. Justru, tunaikanlah solat dengan sempurna sebelum masa kematian tiba. Kerana masa kita hidup, kita tak tengok pelaksanaan solat kita sempurna ke tidak. Bila kita mati, orang lain pula yang solat untuk kita. Barulah kita tahu kesan daripada solat yang sempurna. Baik tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Lepas tu hati kena jaga, hati tu kena jaga. Jangan duk fikir sangat benda-benda dunia. Ringgit jatuh, ditutup lemah berbanding dolar Amerika. Pasaran saham Kuala Lumpur ditutup dengan bercampur-campur dengan dagangan yang lemah sempena cuti Christmas. Oh, letih tuan-tuan, letih. Lepas tu kita orang Islam Melayu ni bila Christmas pun kita ucap Christmas juga. Ada agamawan yang berfikiran sengit tuan-tuan, fatwa kata boleh ucap Christmas pada orang Kristian. Nak tanya, untuk kita kata boleh ucap Christmas pada orang Kristian tu, Christmas ni apa tuan-tuan? Christmas ni kepuk leko ke, atau roti pau ke, martabak Pak Mat ke, roti canai ke, soto ke? Christmas ni perayaan keagamaan orang Kristian. Itu 3 ataupun Isa tu anak Tuhan. Kristian ni orang kafir tuan-tuan. Allah sebut Kristian ni orang kafir. Walaupun orang Kristian ada depan rumah kita, belakang kita, jiran kita, bos kita, majikan kita, pemimpin kita, tapi Allah sebut Kristian tu orang kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisun salasa. Sesungguhnya telah menjadi kafirlah bagi mereka yang mendakwa Allah itu terdiri dari 3 juzuk ketuhanan. Jadi kalau untuk orang kafir, boleh kita ucap selamat? Boleh. Kalau nama selamat, tak apalah. Kasim selamat. Maafkanlah Mak Kasim. Maafkanlah Mak Kasim. Sebenarnya Sabariah tak mati Kasim. Itu nama je Kasim selamat. Ataupun setengah orang Jawa kita memang selamat bin Parju, selamat bin Paigu, macam-macam nama je selamat. Tetapi bila kita ucap selamat, maknanya apa? Maknanya daripada perkataan assalamu. Kita semayang, kita sebut assalamualaikum warahmatullahi. Kita ucap selamat pada siapa? Pada kita sendiri, pada orang kanan kita, pada orang kiri kita, orang depan kita, orang belakang kita, pada malaikat, pada ulama, pada para wali, kepada para nabi. Dan salam itu assalamualaikum ayuhan nabi, kita juga ucap selamat sejahtera pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Islam ni agama selamat dan menyelamatkan. Tapi kalau orang tak beriman dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, kemudian seleweng ajaran Nabi Isa alaihissalam, nak tangkap bunuh Nabi Isa alaihissalam, dan mereka dakwa Nabi Isa itu dibunuh dan disalib kerana menanggung dosa umatnya, bagaimana kita nak katakan selamat? Tak selamat tuan-tuan. Orang Kristian tak selamat. Ya, orang nak kata ini kita resis lah, nak kata kita kasar, kita keras. Ini penegasan berkait soal akidah. Tak ada hujah untuk kita nak kata selamat Merry Christmas. Bagi Kristian pun ada 2 pandangan. Bila kita ucap Merry Christmas, apa maksud Christmas tu? Ada sebahagian Kristian kata Christmas tu hari kelahiran Isa AS. Ada sebahagian ulama Kristian kata Christmas tu Christ of Mass atau Mass of Christ, iaitu hari kematian Nabi Isa AS. Kalau kita nak ucap selamat pada orang Kristian yang sambut hari kelahiran Isa AS, tak guna juga. Mereka berbangga dengan kelahiran Nabi Isa AS, tapi mereka sendiri tak beriman dengan Nabi Isa AS. Seleweng agama Nabi Isa AS, nak tangkap, nak bunuh Nabi Isa AS, dan mereka percaya Nabi Isa itu mati disalib kerana menanggung dosa dan kesalahan mereka. Tak guna juga. Kalau orang Kristian percaya bahawa Merry Christmas itu adalah merupakan kematian Isa AS, Nabi Isa tak mati tuan-tuan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah setelah 50 hari daripada Abrahah menyerang Mekah. Allah selamatkan Mekah lepas 50 hari Abrahah dan bala tenteranya, faja'alahum ka'asfin ma'kul, dijadikan seperti daun kayu dimakan ulat. 50 hari daripada peristiwa besar itu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jarak antara kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa diangkat ke langit
adalah 571 tahun. Nabi Isa tak mati, tuan-tuan. Sampai sekarang Nabi Isa tak mati. Nabi Isa ada. Ada dekat mana? Kat langit. Allah sebut Nabi Isa berada di langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu yaqina. Dalam ayat lain disebut walakin syubbiha lahu. Pelampau Bani Israel itu tak bunuh pun Nabi Isa, tak salib Nabi Isa di tiang salib. Tetapi ada seorang yang lain diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dalam ayat lain disebut barrafa'allahu ilaih. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sebenarnya diangkat oleh Allah ke langit. Dan dalam peristiwa Mi'raj dengan hadis yang sahih mutawatir sampai kepada kita, Nabi SAW ini jumpa para nabi-nabi di langit. Antara riwayat sebut Nabi Isa berada di langit kedua. Ada riwayat sebut Nabi Isa berada di langit yang ketiga. Jadi sampai sekarang Nabi Isa berada di langit. Akhir zaman, tuan-tuan, akhir zaman kemuncaknya orang Islam berperang dengan orang Kristian di Medan Dabik di utara Syria, dekat dengan sempadan Turki. Ada satu kampung nama Dabik, dan di situ tentera Islam, tentera Imam Mahdi akan bertemu dengan tentera bersekutu Kristian dunia. Di situ akan berlaku satu peperangan. Dan musuh mengepung tentera Imam Mahdi berkenaan. Dan kemuncaknya adalah turun Nabi Isa alaihissalam memimpin tentera Imam Mahdi sekaligus mewakili pimpinan umat Islam seluruh dunia berperang dengan Dajjal dan bala tenteranya, menang, menghancurkan arak, lambang salib, dan juga membunuh Nabi. Dan kemenangan itu menjadikan Nabi Isa alaihissalam ini sebagai pemerintah mutlak di dunia ini. Dan Nabi Isa memerintah dunia dengan penuh keadilan, mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, syariat Nabi SAW, dengan akhlak yang mulia, bagaimana Nabi SAW dalam tempoh 40 tahun. Dalam tempoh 40 tahun, tuan-tuan. Lepas tu barulah umat Islam dimatikan dengan angin yang lembut, dan Imam Mahdi juga dimatikan, Nabi Isa alaihissalam diwafatkan. Jadi kalau orang Kristian, dia percaya lahirnya Nabi Isa AS dan buka kalender tahun baru, tak guna juga, tak selamat mereka. Mereka tak beriman. Hatta kalau kita baca suratul Fatihah, ghairil maghdub tu, Imam Fakhrul Razi kata, yang dimurkai itu adalah Yahudi. Kerana mereka orang pandai, orang cerdik, Nabi-Nabi pun ramai kalangan mereka, tapi mereka ubah kandungan kitab Taurat. Mereka dusta Nabi-Nabi, nak tangkap, dan jenayah paling besar, mereka bunuh Nabi-Nabi. Dalil ni merujuk pada orang Kristian. Hak Nabi Isa ajar ajaran Allah tu satu, mereka pergi faham Allah tu tiga. Hak Nabi Isa ajar dia tu sebagai Nabi, orang Kristian pergi faham Isa tu anak Tuhan. Jadi bagaimana, tuan-tuan, apa hujah untuk kita nak kata boleh kita ucap Merry Christmas ataupun Happy Christmas kepada orang Kristian? Tak boleh, tuan-tuan. Ini berkait dengan soal akidah. Ini berkait dengan soal ajaran yang dibawa Nabi Isa AS. Nabi Isa turun akhir zaman. Nabi Isa akan bawa ajaran tauhid. Bagaimana Nabi kita SAW sampaikan. Kita nampak biasa aja. Tapi soal akidah, soal perayaan keagamaan ni tak boleh dipandang mudah, tuan-tuan. Jadi jangan ikut agamawan yang sengit, yang beri fatwa yang sembarangan. Dia tak tahu pun cerita pasal-pasal Kristian ni. Dia nak mudah kata, tak apa, kita ni masyarakat pluralistik, berbelang kaum, berbelang budaya, berbelang agama. Jadi kita kena bersifat terbuka. Tak ada masalah pun. Hanya ucap dengan perkataan saja, Selamat Tahun Baru Christmas, Selamat Tahun Baru Christmas. Orang yang mempersekutukan Allah tak akan selamat, tuan-tuan. Orang yang nak bunuh Nabi Isa AS, orang yang ubah kandungan kitab Injil, tak selamat, tuan-tuan. Bagaimana kita nak ucap selamat? Kalau selamat ni memang kita doakan dia. Selamat ni doakan dia. Untuk wa'imma untuk tujuan dunia, wa'imma untuk tujuan akhirat. Macam mana kita nak doa kafir yang tak selamat? Macam mana kita nak doa orang yang khianati ajaran Nabi Isa AS? Dan Nabi Isa berhujung dunia nak kiamat nanti akan turun jadi saksi. Dia akan menafikan semua dakwaan Kristian. Allah bukan tiga. Dia bukan anak Allah. Dia adalah utusan Allah. Jadi kepercayaan kita sekarang, Nabi Isa ada, duduk langit, tak mati, dan turun di akhir zaman. Begitu juga kepercayaan kita tentang doktrin Imam Mahdi. Orang Syiah percaya doktrin Imam Mahdi.
Orang Syiah kata Imam Mahdi ni dari kalangan imam mereka. Syiah imam 3, imam 5, imam 7, imam 9, imam 12. Berapa banyak imam Syiah dah. Tapi orang Syiah percaya Imam Mahdi kalangan mereka. Ajaran sesat lain pun percaya. Sikit-sikit Imam Mahdi, sikit-sikit Imam Mahdi. Ajaran sesat tak pernah mengaku dia ni Ultraman ke, Batman ke, Superman ke, Doraemon ke, Kamen Rider ke, You Can Do ke. Tak pernah mengaku ajaran sesat. Ajaran sesat alih-alih mengaku Imam Mahdi, alih-alih mengaku wali, alih-alih mengaku Nabi. Itu je modalnya. Begitu juga yang golongan ISIS sekarang, Abu Bakar Al-Baghdadi. Dia dakwa dia ni adalah Imam Mahdi. Tak juga tuan-tuan. Imam Mahdi tak bunuh sesama Islam. Imam Mahdi tidak sembelih sesama Islam, tidak rogol orang Islam. Tentera Imam Mahdi ni tentera yang pilih oleh Allah. Tahajud tak tinggal, zikir tak tinggal, wirid tak tinggal, akhlak mulia. Dia takkan sesekali bersikap kasar dengan sesama Islam. Tapi ISIS ataupun Wahabi Daesh ini yang mengaku mereka ISIS ini, mereka menjadi proksi sebenarnya yang disusun atur oleh kuasa besar Barat, dan akhirnya mereka rebut kuasa politik yang ada di Syria dan Iraq, dan akhirnya bawa bencana yang besar terhadap orang Islam sendiri. Ya, dan tentera Imam Mahdi ini diberi pertolongan yang besar oleh Allah. Walaupun mereka kecil jumlah bilangan tentera dan saiz peralatan tentera mereka itu terhad, dan mereka menggunakan peralatan tentera tradisional, tapi dengan izin kudrat iradah Allah, Allah memberi kekuatan pada mereka mengalahkan ratus ribu tentera musuh, atau tentera musuh yang mengepung mereka di medan Dabik, yang merupakan perang Armageddon atau Malhamah Kubra, perang di akhir zaman antara Islam dengan pihak Kristian. Ini keyakinan kita tuan-tuan. Dan Imam Mahdi ini dia daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fizikalnya sama dengan fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata, telinga, kaki, rambut, badannya. Begitu juga dengan kemunculannya disaksikan oleh ulama. Kemuncak Imam Mahdi perkenalkan diri, ulama akan bai'ah Imam Mahdi di depan Hajarul Aswad, di depan Kaabah. Jadi jauh lagi lah tuan-tuan, datuk-datuk, antara kita yang Imam Mahdi ni jauh lagi. Kalau panjang umur, kita bertemu, kita dipilih untuk menyertai tentera Imam Mahdi, tentera panji hitam tu. Tetapi kalau pendek umur, mati dulu tak apa dah. Janji kefahaman kita tentang doktrin Imam Mahdi itu betul, berdasarkan kepada prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan faham Imam Mahdi mengikut perspektif Syiah. Jangan faham Imam Mahdi mengikut perspektif ajaran sesat ataupun golongan pemberontak sekarang tuan-tuan. Sebab tu isu di Aleppo tuan-tuan bukan boleh diselesaikan secara mudah, bukan. Kalau tuan-tuan ikuti Senate Amerika, mereka rancang untuk jatuhkan Assad. Kerana Assad di antara pemimpin Timur Tengah yang tak setuju dengan beberapa dasar Amerika. Termasuklah Saddam Hussein, termasuklah Gaddafi. Ini antara pemimpin yang tidak mengikut telunjuk atau dasar Amerika. Jadi Saddam Hussein jatuh, Gaddafi jatuh, tak ada backup. Bashar al-Assad ada backup. Kalau nak kata Bashar al-Assad krisis Sunni dan Syiah di Syria, dulu Hafiz al-Assad pun Syiah Alawiyah juga. Tapi boleh kompromi dengan Sunni di Syria. 15% je Syiah di Syria, 15%. Dan jawatan-jawatan menteri kebanyakannya dipegang oleh orang Sunni. Begitu juga jawatan-jawatan agama dipegang oleh tokoh-tokoh Sunni. Ya, maknanya ketika Hafiz al-Assad yang berfahaman Syiah Alawiyah masih lagi boleh berkolaborasi dengan ulama Sunni, dengan menteri-menteri yang Sunni, tak ada masalah. Belajar Malaysia agama, belajar di sana, ulama boleh berkhidmat pada agama, pada bangsa, pada negara secara terbuka. Memanglah setiap pemimpin itu ada kurang, ada lebihnya. Bashar al-Assad pun ada kurang, ada lebih dia juga. Termasuklah dia mewarisi tampuk pimpinan kepada Bashar al-Assad. Bashar al-Assad sebenarnya lebih terbuka berbanding dengan Hafiz al-Assad. Tetapi pembangkang ni macam-macam lah. Pembangkang pula diberi dana oleh pihak Barat. Tak cukup dengan dana untuk bantah dasar-dasar kerajaan berkait dengan hak asasi manusia, demokrasi berparlimen dan juga hal-hal lain, tak berjaya. Mereka selain daripada dapat dana daripada Barat, mereka gunakan dana itu sebagai senjata untuk menentang kerajaan Bashar yang tidak disukai Amerika ni secara terbuka. Ulama kita dah beri nasihat dah.
Kalau ada masalah dalam negeri, dalam negara, jangan berperang, jangan angkat senjata, jangan lakukan pembunuhan, serangan dan sebagainya. Tapi ialah rakyat yang teruja dengan politik kepartian ni, dia tak nak dengar nasihat-nasihat ulama. Bila ulama beri nasihat supaya selesaikan masalah dengan nasihat, bimbingan, tunjuk ajar dan mesyuarah, dia tak dengar. Mereka bahkan anggap ulama ni sebagai baruah kerajaan. Itu yang ada pada orang politik lah. Dan akhir sekali, tengoklah bila ulama dibunuh dan berlaku serangan pembunuhan, lebih 200,000 nyawa jadi korban. Tengok, nak guling Bashar al-Assad, Syiah ni mereka di backup oleh negara Syiah yang lain. Lebanon negara Syiah. Di belakang Lebanon tu ada kumpulan bersenjata Hizbullah. Iraq, pasca Saddam Hussein, Amerika beri tampuk pemerintahan Iraq ni kepada Iyad Alawi Nuri Maliki. Ini merupakan orang Syiah. Nak jatuh ke tangan Syiah. Jadi Lebanon tentunya dia backup Bashar al-Assad, Syiah sama dengan mereka. Iran apatah lagi, Iran negara Syiah. Jadi Iraq, Iran, Lebanon semua backup Bashar al-Assad. Begitu juga Rusia. Bashar al-Assad pro-komunis, Rusia komunis, dan Rusia mempunyai pengkalan tentera laut satu-satunya di Syria. Tentu dia akan jaga kepentingan dia. Betul Rusia backup Syria, backup Bashar al-Assad. Yang menjadi duri dalam daging kepada operasional Amerika di Timur Tengah. Lepas tu Israel memang dia buat grand design dengan Amerika untuk jatuhkan Al-Assad. Sebab Al-Assad memiliki pasukan komando antara pasukan yang paling cekap di dunia. Kemudian Syria ni ada sumber air yang banyak yang diperlukan oleh Israel. Jadi mereka komplot lah. Untuk menumbangkan Saddam Hussein mudah, menumbangkan Gaddafi mudah, nak tumbangkan Bashar al-Assad memang susah. Sebab Syria dan China backup merupakan kuasa besar dunia sekarang. Jadi walaupun Qatar bagi dana, Saudi bagi dana untuk memberontak pada Bashar, beri senjata, Liga Arab pun sokong, NATO pun sokong, Bashar tak tumbang sampai hari ini. Tak, backup tu kuat juga. Jadi berperang, tengoklah sekarang. 5 tahun barulah, daripada 2011 sampai sekarang, barulah Aleppo tu dapat balik kepada kerajaan Bashar. Dan pemberontak bila tak ada kudrat untuk menentang kemarahan tentera Bashar, mereka buat propaganda macam-macam lah. Bashar ni Syiah, Bashar ni jahat, sembelih orang, bunuh orang. Masa pemberontak angkat senjata, pergi serang polis, serang tentera, bunuh orang awam, tak dianggap sebagai penjenayah perang pula. Memang kita tak setuju dengan Bashar al-Assad, sebab dia pemimpin Syiah, dia pun ada kekerasan, kekejaman yang dilakukannya sendiri, kita pun tak setuju itu. Tapi kalau kita masih lagi sokong pemberontak, bagaimana dasar Saudi, dasar Kuwait, dasar Qatar, sokong pemberontak, beri senjata, nak berperang sama Islam, matinya orang Islam. Senjata Amerika bagi, senjata Rusia bagi. Berperang orang Islam, bunuh orang Islam, dibunuh orang Islam, hancur negara Islam. Inilah yang berlaku. Di Barat mereka jadikan fenomena ini sebagai satu situasi Islamofobia. Mereka kata tengok orang Islam, Muslim, Sunni, Syiah perang sama sendiri. Kurdi pun Sunni juga, perang sama sendiri. Dan kumpulan pemberontak di Syria, majoriti dari kumpulan Wahabi. Sebab itu Saudi dan Qatar bantu bagi duit dan senjata. Ini yang berlaku tuan-tuan. Tengok Yemen. Yemen kebanyakannya adalah Syiah Houthi. Berperang pula dengan Arab Saudi. Krisis di Syria tak selesai, Saudi pergi bom Yemen. Kononnya Saudi bawa bendera Sunni untuk nak menghapuskan kekuatan dan ketumbukan tentera Syiah Houthi di Yemen. Atas faktor itu, dengan lampu hijau daripada Amerika dan NATO, maka serangan dibuat. Ini yang berlaku. Patutnya kita selesai di meja rundingan Syiah dengan Sunni di Syria dulu boleh hidup aman damai, tak ada masalah. Walaupun Syiah pegang tampuk pemerintahan tertinggi, tapi menteri-menteri apa semua, jawatan-jawatan yang penting utama yang lain diungguli oleh orang Sunni, tak ada masalah pun. Ya, tapi bila pihak Barat campur tangan, ini menjadi semakin kompleks. So, kita bukan tengok isu Syria ni dari sudut geopolitik,
ataupun aliran pemikiran Islam, kita juga perlu melihat daripada geostrategis bagaimana pembangkang diberi dana dan senjata untuk memberontak pada kerajaan Bashar, dan bila kerajaan Bashar bertindak, maka inilah jadi. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, saya nak fokuslah kepada rukun solat. Sebab aspek-aspek antarabangsa pun kita urai sekali dalam pelajaran pagi ini. So, Alhamdulillah, artinya kita faham sedikit sebanyak. Kalau dia ulah pakai buku pun tuan-tuan tak bawa buku. Tak ada duit nak beli buku RM30. Beli pun tak bawa. Ngaji pun tak ada disiplin. Boleh jadi kita satu hari nanti jadi macam Aleppo pula. Enggak? Ulama tak dengar. Ya, ulama nasihat dia tak dengar. Kita sendiri pun tak ada disiplin. Patutlah. Jadi kita lihat orang Islam dibunuh dulu-dulu di Kosovo, di Bosnia, di Ambon, hingga di Rakhine, di Myanmar sekalipun. Yalah, belum tengok orang, tengok dulu kelemahan kita, tuan-tuan. Jadi patut padan Allah uji kita sebegitu, tuan-tuan. Sebab betapa lemahnya kita. Dari segi penguasaan ilmu, dari segi penguasaan politik, ekonomi, bila kita tidak bersatu, tidak ada kekuatan, maka kita menjadi hamba, nyawa menjadi taruhan. Allahu Akbar. Begitu juga rukun qauli yang keempat, membaca suratul Fatihah dengan baik, betul dan sempurna. Karena Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan baik dan sempurna. Ini memerlukan pada pembelajaran tentang ilmu tajwid. Saya salah seorang panel penemuduga tauliah negeri Selangor. Saya ahli majlis agama Islam Selangor, alhamdulillah. Yang setia Datuk Azib, nanti saya alhamdulillah boleh berbakti sedikit sebanyak pada agama dan berkhidmat pada Tuanku Sultan, alhamdulillah. Ini cerita dalaman lah, tuan-tuan. Ada ustaz lulusan Jordan, lulusan Mesir, lulusan Madinah, pegang tauliah mengajar agama Selangor. Saya suruh baca teks Arab, tak boleh baca. Dah mengajar dah di masjid tu, masjid ni, ada orang panggil syekh, panggil ustaz, panggil tuan guru. Saya bagi teks Arab suruh baca. Kamu ustaz daripada mana? Daripada Jordan. Daripada mana? Daripada Mesir. Daripada mana? Madinah. Okey? Tolong baca teks Arab. Baca tak bunyi bagi. Baca oak-oak. Baca teks Arab mudah, bukan teks Arab klasik. Teks Arab mudah, tak boleh baca. Saya kata, macam mana saya nak sambung tauliah kamu? Bagaimana saya nak beri tauliah kebenaran kamu mengajar agama? Kamu mengajar agama di masjid di surau. Mengajar apa ni? Teks mudah tak boleh baca. Ini mengejutkan, tuan-tuan. Ngaji ni negara Arab, kalau UM, UKM, UIA, bolehlah sebab lokal, graduate kan. Tapi ini daripada negara-negara Arab, nak baca teks Arab pun tak boleh baca. Allah. Ada seorang ustaz ni, dia glamour lah. Ustaz ni glamour lah. Dan pernah juga mengajar di sini. Saya suruh dia baca Fatihah. Dia baca Fatihah pun salah. Dia kata, macam mana kamu jadi ustaz? Pakai jubah, pakai serban. Bila suruh baca Fatihah pun salah. Minta maaf ustaz, saya tak ada gigi. Bukan masalah ada gigi, tak ada gigi. Kalau tak ada gigi pun kesalahan dia, kesalahan kecil ya. Kalau tak ada gigi pun, gunalah poliden, pelekat gigi palsu. Jangan sampai tertanggal gigi tu dalam mangkuk sup ke nasi lemak orang makan ramai-ramai, sudahlah. Kan? Boleh dia bagi jawab macam tu. Dia kata, tak apa ustaz, saya kalau saya mengajar, saya tak jadi imam, saya suruh imam di masjid yang jadi imam. Bukan masalahnya kamu baca dalam solat tu, baca Fatihah tetap tidak betul, solat kamu tidak diterima oleh Allah. Lepas tu dia kata, itu pandangan ustaz. Pandangan apa? Baca Fatihah rukun. Jadi saya rekomen pada Datuk Mufti, saya kata orang ni tarik balik tauliah. Walaupun dia 10 tahun, 15 tahun mengajar ada tauliah, tarik balik. Mudah je. Tak ikut prinsip ilmu, tuan-tuan. Tak ikut prinsip ilmu. Allahu Akbar. Ini ustaz-ustaz ni, tuan-tuan. Jadi hati-hati, ustaz-ustaz kita pun banyak ustaz kau lain juga. Minta maaf lah, tuan-tuan. Okey, yang kelimanya kita habiskan rukuk, bukan rokok. Kita setengah ni mari masjid semaya banyak kali, pergi haji, pergi umrah tiap tahun. Rukuk dengan rokok tak boleh nak beza. Rokok tu racun, hisap, hukum haram. Beli haram, hisap haram, jual haram, cukai haram, hisap rokok haram jadah. Ini rukuk. Jadi sebut betul-betul rukuk
dengan rukuk. Lain tu. Ini rukuk juga, mari sembahyang rukuk tu rukuk juga, rukuk juga. Mana acik? Jadi tuan-tuan, kita tengok ada diri sendiri lah. Ya, ni ramai isap rukuk ni. Jadi kalau tuan-tuan nak isap rukuk, berhentilah. Sebab kena beza antara rukuk ni, tu Imam baca tadi, rukuk ni orang yang taat pada Allah, tunduk pada perintah Allah, rukuk. Kalau rukuk ni orang yang buat maksiat, buat benda haram, dosa. Tu kena beza rukuk dengan rukuk. Jadi kalau kita sembahyang pun tak nak beza rukuk dengan rukuk, nayalah tuan-tuan. Dan tuan-tuan haji, kalau tak nak berhenti rukuk pada hari ni, isaplah rukuk sampai mati. Sebab rukuk dia mati berasak. Jadi orang isap rukuk ni boleh jadi bila dia mati berasak. Bagaimana rokok yang dah nak mati berasak? Silakan tuan-tuan. Dah ustaz larang tak dengar, degil juga. Isaplah rokok sampai mati. Kan? Tapi saksilah tanah kubur musim ke-14. Baik tuan-tuan, tengok dulu i'tidal dengan tamakninah, i'tidal dengan sempurna. Dan sujud dengan tamakninah, sujud dengan sempurna 2 kali setiap rakaat. Dan yang ke-8-nya duduk antara 2 sujud, perihal perbuatan fi'li. Dan duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir pun merupakan rukun fi'li. Dan melafazkan tasyahud akhir. Mana tasyahud? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tasyahud. Tasyahud pertama tu sunat. Tasyahud akhir tu rukun. Ya, boleh beza. Yang ke-11 berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana berselawat? Bukan assalamualaikum. Assalamualaikum itu selawat juga, tapi itu bukan fokusnya. Fokus kita Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Dan yang ke-12 melafazkan salam yang pertama tu. Itu kita kata assalamualaikum warahmatullahi. Nak sebut betul-betul. Ini rukun qauli. Nah, melafazkan tasyahud akhir rukun qauli, berselawat pada Nabi rukun qauli, dan melafazkan salam yang pertama rukun qauli. Salam yang kedua tu sunat ya. Dan yang ke-13 tertib. Jadi daripada 13 rukun ni kita pecah jadi 3 rukun utama, rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Rukun fi'li sini berdiri tegak. Kemudiannya rukuk dengan tamakninah 2, i'tidal tamakninah 3, sujud dengan tamakninah 4, duduk antara 2 sujud 5, duduk tahiyat akhir 6. Dan kira tertib 7. Rukun fi'li ada 7. Rukun qalbi ada 1, iaitu niat dalam hati. Dan 8. Jadi 13 rukun, ada 5 lagi merupakan rukun qauli. Rukun qauli dengan disebutkan secara betul dan sempurna. 7 merupakan rukun fi'li, 1 rukun qalbi, dan 5 lagi baki merupakan rukun fi'li. Jadi dalam solat, tumpuan kita jaga kata-kata, jaga perbuatan, jaga hati. Dalam hidup pun nilai sebenarnya kata-kata, perbuatan dan hati dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita jaga kata-kata, perbuatan, hati dalam solat, Allah akan jaga kata-kata, perbuatan hati kita di luar solat. Justru tunaikanlah solat dengan sempurna sebelum masa kematian kita tiba. Tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu dahulu untuk pagi ini. Kita pergi seluruh dunia sebab isu-isu semasa yang berlaku memerlukan sedikit maklumat dan pencerahan untuk kita. Mudah-mudahan kita dapat belajar daripada apa yang berlaku ini sebagai satu pelajaran yang berguna untuk kita, dan boleh mencegah apa jua kemungkinan yang tidak baik dari terus berlaku hingga merugikan agama, bangsa dan negara. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Tuan Imam kerana jemput saya kuliah pagi ini, dan terima kasih kepada banding yang datang merakam dan upload pada YouTube. Dan tuan-tuan juga boleh tengok kita punya live streaming setiap kali program kita, dan boleh tengok balik apa yang saya sampaikan ni. Kalau ada salah, kalau ada silap apa semua di YouTube, dan kita juga boleh memberi maklum balas atau pandangan untuk menambah baikan sesi pelajaran kita, insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan.
Barakallahu fikum. Akhiran aku liqauli hadza. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak ada buku, saya bagi buku percuma dalam kereta. Saya bagi buku percuma. Ini sempena dengan pemasyuran Tuan Puteri Nur Ashikin sebagai Raja Perempuan Selangor. Bukan sempena Christmas, tuan-tuan. Ada, tapi kita minum teh dulu, insya-Allah. Masih ada semua. Akhiran quli qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.